jumpa lagi pada minggu ini. Cikgu harap kamu semua telah bersedia untuk PDPR Pendidikan Moral kita pada kali ini. Murid-murid semua sihat? Okey, jadi cikgu harap kamu bersemangat, untuk PDPR kita pada hari ini. Jadi tanpa melengahkan masa, kita tengok dulu apakah tajuk pembelajaran kita pada hari ini. Jadi untuk tajuk kita pada hari ini, kita akan masuk nilai baru ya. Jadi tajuk kita pada hari ini ialah adil pemangkin keamanan negara. Apa yang dimaksudkan dengan adil pemangkin keamanan negara? Kalau kita lihat adil ini bermaksud apa? Sama rata kan? Seimbang, betul tak? Kalau adil ni mestilah tindakan yang saksama, tidak berat sebelah. Itu yang dimaksudkan dengan adil. Kalau kita tengok lagi, pemangkin keamanan negara, maksudnya sikap adil ini dapat membantu dalam menjamin keamanan negara, mempercepatkan lagi, ataupun mengukuhkan lagi keamanan negara. Mari kita lihat standard pembelajaran kita dan juga objektif pembelajaran kita pada hari ini. Standard pembelajaran kita pada hari ini ialah memerihalkan cara bersikap adil untuk kesejahteraan negara. Dan yang kedua, membincangkan kepentingan bersikap adil untuk kesejahteraan negara. Dan yang ketiga, menceritakan perasaan apabila bersikap adil untuk kesejahteraan negara. Jadi ini merupakan tajuk baru kita pada hari ini. Minggu lepas kita telah belajar nilai kasih sayang. Minggu ni kita belajar pula nilai. Kamu jawab? Ya, betul. Nilai keadilan. Mari kita lihat pula objektif kita pada hari ini. Yang pertama, murid mestilah dapat menerangkan 3. Sekurang-kurangnya 3 lah. Cara bersikap adil untuk kesejahteraan negara. Dan yang kedua, murid dapat menyatakan 3 juga kepentingan bersikap adil untuk kesejahteraan negara. Dan yang terakhir, murid dapat mengekspresikan perasaan apabila bersikap adil untuk kesejahteraan negara. Jadi cikgu harap kamu dapat sama-sama mencapai objektif pembelajaran kita pada hari ini. Sebelum tu mari kita sama-sama tonton satu video yang telah dikeluarkan oleh UNICEF. UNICEF ni merupakan salah satu badan NGO yang nama penuhnya United Nations International Children Emergency Funds. Biasanya badan ini dia membantu budak-budak, kanak-kanak yang bawah umur 18 tahun untuk mencari dana untuk membantu mereka. Mungkin ada yang sakit ataupun ada yang memerlukan mungkin dari segi pendidikan.
Oke, kita pun dah tonton video tu kan? Oke, jadi kalau kamu perasan, apa yang ingin disampaikan dalam video tu? Kenapa ada bentuk bulat, ada yang kartun yang bentuk segi empat, ada segi tiga? Apa yang ingin disampaikan sebenarnya? Oke, sebenarnya kalau kita lihat yang bulat tu merujuk kepada manusia biasa lah kan, orang biasa. Dan sebenarnya yang segi empat tu, kartunnya berbentuk segi empat tu merujuk kepada orang kelainan upaya. Maksudnya mereka mungkin ada kekurangan sesuatu. Contohnya dari segi fizikal, mental dan sebagainya lah. Okey, jadi dalam video tersebut mereka ingin memberikan kesedaran kepada kita bahawa kita tak boleh sesekali untuk memberikan mereka layanan yang tidak adil. Maksudnya mereka berhak juga untuk mendapat peluang pendidikan. Okey? Dan kalau boleh, kita berikan layanan yang lebih baik. Okey, berbanding dengan orang biasa. Contohnya kalau dalam video tu, mereka ada berikan kad free kan untuk pengangkutan. Sebenarnya di Malaysia ni juga ada. Okey, kalau untuk orang kurang upaya ini, mereka mempunyai kad khas, okey, untuk kalau mereka nak pergi ke mana-mana, okey, mereka mendapat diskaun. Biasanya mendapat diskaun lah. Kad tu digelar sebagai kad diskaun OKU. Okey. Kalau dari segi tu kita dapat nampak lah, okey. Itu boleh dikatakan sebagai sikap yang adil sebab mereka dah memang ada kekurangan, okey. Jadi kalau nak cari rezeki pun agak sukar. Jadi itulah merupakan salah satu inisiatif ataupun bantuan yang boleh kita berikan supaya mereka dapat hidup sama dengan kita. Sama seperti manusia biasa. Okey, dalam video tu juga, okey, kalau kita lihat yang bentuk segi empat tu dia nak main tapi orang tu tak ajak dia. Okey. Jadi kalau kita di situasi tersebut, kita bolehlah mengajaknya kan. Main sama-sama. Okey, walaupun dia berbeza tapi sebenarnya sama saja, tau. Dia sama, dia juga mempunyai perasaan, okey. Jadi kita sebagai yang orang biasa ni kalau kita boleh bantu, bantulah sedaya upaya kita. Supaya mereka rasa diri mereka dihargai dan mereka pun akan lebih selesa, okey? Dan tak rasa diri mereka dipinggirkan oleh masyarakat. Jadi, itulah okey sebagai satu gambaran kepada kamu apakah sikap adil macam mana kita sebenarnya nak memupuk sikap keadilan ni dalam diri kita. Itu merupakan salah satu contoh yang baik. Okey? Jadi, mari kita mulakan dengan aktiviti pertama kita. Okay, aktiviti pertama kita iaitu bercerita. Okey? Cikgu akan bercerita tentang kisah negara Pantai Putih. Okey, kita akan baca sama-sama dan dengar cerita ni sama-sama. Okey? Mari kita sama-sama bercerita. Okey, murid-murid sudah bersedia? Okey, kisah negara Pantai Putih. Pada zaman dahulu, di negara Pantai Putih, terdapat seorang raja yang adil dan saksama. Para pembesar taat akan perintah raja. Kehidupan rakyat jelata, aman dan sejahtera. Sumber utama pendapatan mereka ialah mencari rezeki di laut.
Pada suatu hari, negara Pantai Putih diserang oleh ikan todak. Raja berikhtiar untuk menyelesaikan masalah itu. Raja membahagikan rakyat kepada beberapa kumpulan berdasarkan kemahiran dan senjata yang dimiliki oleh mereka. Walaupun mereka cuba mempertahankan diri tetapi serangan ikan todak itu tidak dapat diatasi. Keadaan ini menyebabkan sumber rezeki negara terjejas. Raja berasa sangat bimbang dan baginda mengeluarkan perintah kepada rakyatnya. Sesiapa yang dapat menewaskan ikan todak, beta akan memberikan kurniaan yang setimpal. Dalam keadaan genting, muncul seorang budak lelaki bernama Janting yang ingin berjumpa dengan raja. Namun, para pembesar menghalang Janting memasuki istana. Raja mendapat tahu perkara tersebut lalu menasihati para pembesar agar memberikan layanan yang sama rata kepada rakyat. Raja menitahkan agar Janting dibawa masuk menghadap baginda. Janting telah memberikan cadangan kepada raja supaya membina tembok di sepanjang pantai dengan menggunakan batang pisang. Bagi membina tembok itu, para pembesar telah mengemukakan cadangan kepada raja, iaitu rakyat ditugaskan untuk mengumpulkan batang pisang dan membuat tembok. Para pembesar pula hanya mengawasi kerja-kerja tersebut. Raja tidak mempersetujui cadangan itu. Raja menitahkan para pembesar agar mengumpulkan dan membina tembok batang pisang bersama-sama. Raja juga menasihati para pembesar agar tidak mementingkan diri. Apabila ikan todak menyerang, maka terlekatlah muncungnya di batang pisang. Akhirnya, dapatlah ikan todak dibunuh. Hasil kebijaksanaan Janting, raja menganugerahkan pingat kebesaran kepadanya. Raja juga memberikan hadiah kepada semua rakyat termasuk para pembesar yang turut memberikan bantuan untuk menyelesaikan masalah negara. Rakyat bersyukur dan gembira kerana raja bersikap adil semasa mengagihkan tugas dari memberikan kurniaan. Sikap adil raja menyebabkan semua pembesar dan rakyat menyayangi dan taat akan perintah baginda. Raja juga berpuas hati kerana dapat berlaku adil dalam pentadbiran negara. Selepas peristiwa itu, kehidupan mereka kembali aman. Tamat. Jadi murid-murid yang dikasihi sekalian, apakah yang kamu dapat faham berdasarkan cerita ini? Raja merupakan orang yang adil, betul tak? Walaupun Janting ini merupakan rakyat biasa, tetapi baginda turut memberikan peluang kepada Janting. Dia beri peluang untuk mendengar idea-idea yang ada. Bagi membantu untuk menyelesaikan masalah serangan ikan tersebut, betul tak? Jadi kalau raja tersebut dia nak ikut, dia nak dengar cakap pembesar tu, memang tak akan selamatlah kan negara mereka, betul tak? Jadi kita perlulah ikuti cara raja ini. Pentadbirannya semuanya adalah berdasarkan sikap adil. Apa lagi yang boleh kita lihat dalam cerita ni yang boleh kita katakan raja ni sebagai seorang yang sangat adil? Kalau kita lihat, ada satu bahagian tu para pembesar telah memberikan cadangan kan? Cadangan tentang apa? Yang rakyat ditugaskan untuk membuat tembok tersebut dan kumpul bahan yang diperlukan dan mereka hanya memerhati sahaja dan mengawasi kerja-kerja rakyat. Jadi raja di situ dia tak setuju kan dengan cadangan mereka sebab dia rasa tak adil, takkanlah rakyat saja yang bekerja kan. Jadi dia cakap, dia menitahkan para pembesar semua kena buat kerja.
Jadi itulah sikap adil raja tersebut. Untuk aktiviti kedua kita, iaitu memahami maklumat berdasarkan poster. Okay, cikgu telah sediakan satu poster. Okay, mari kita lihat sama-sama. Poster ini berkenaan dengan rumah kos rendah. Okay, apa kaitan rumah kos rendah dengan nilai kita pada hari ini? Okey, mari kita lihat sama-sama. Okey, kita baca dulu maklumat apa yang ada dalam poster ini. Okey, rumah kos rendah. Okey, syarat-syarat permohonannya ialah mestilah warga negara Malaysia. Dan yang kedua, jumlah pendapatan seisi rumah tidak melebihi 3,000 sebulan. Okey, dan kemudian telah berkahwin dan berumur 18 tahun ke atas atau belum berkahwin tetapi berumur melebihi 35 tahun dan ke atas. Okey. Jadi itulah syarat-syarat permohonan untuk memiliki sebuah rumah. Okey, untuk rumah kos rendah ini. Okey. Jadi cikgu nak kamu kaitkan dengan tajuk pembelajaran kita pada hari ini. Sebenarnya rumah kos rendah ini merupakan salah satu inisiatif kerajaan Malaysia kita untuk membantu rakyat yang berpendapatan rendah, supaya mereka ini berpeluang untuk memiliki rumah sendiri. Jadi dengan adanya rumah kos rendah ini, sebenarnya kerajaan telah mengurangkan beban mereka untuk membayar pinjaman, Di situ telah membuktikan kerajaan ini merupakan kerajaan yang adil untuk semua rakyat sebab dia tidak mengabaikan orang yang berpendapatan rendah ini. Mereka turut mempunyai peluang untuk memiliki rumah sendiri seperti orang yang kaya-kaya. Walaupun rumah kos rendah ini sederhana tetapi dan lebih baik daripada tiada rumah langsung, betul tak? Okey, bayangkan kalau kerajaan tak buat rumah kos rendah ini untuk rakyat-rakyat yang berpendapatan rendah. Apakah yang akan terjadi? Sebenarnya akan menjejaskan negara kita juga, betul tak? Kalau pelancong datang, ramai juga gelandangan di Malaysia ni. Sekiranya ada rumah kos rendah ini, kita dapat sama-sama mengurangkan lagi, gelandangan di negara kita. Dan mereka juga pada masa yang sama dapat hidup dengan lebih selesa, sebab ada rumah sendiri dan pembayaran pun tak mahal sangat. Adil kan tindakan kerajaan dengan memberikan mereka peluang untuk memiliki sebuah rumah seperti orang yang mempunyai berpendapatan yang lebih tinggi lah. Bermaksud 3,000 ke atas untuk gaji sebulan mereka. Jadi supaya kita semua rakyat ini kita dapat hidup dengan aman, semua memiliki rumah sendiri, dapat memuaskan hati semua pihak, jadi murid-murid, kita pun telah sampai ke penghujung pembelajaran kita pada hari ini. Jadi apa yang telah kamu pelajari sepanjang aktiviti kita pada hari ini? Yang paling penting nilai keadilan kan? Kalau kita lihat tentang orang kelainan upaya. Cara kita melayani mereka dengan adil. Macam mana? Dengan memberikan layanan yang baik, ataupun memberikan benda-benda khas lah. Contohnya kad diskaun khas untuk mereka. Tempat duduk khas mungkin dalam pengangkutan, ataupun pendidikan, memberikan peluang pendidikan, Dan kalau kita lihat pula aktiviti yang pertama kita, dalam cerita tu banyak juga yang telah menekankan nilai kita pada hari ini, betul tak? Jangan kita sesekali mendengar
nasihat orang yang mementingkan diri mereka, betul. Kita kena fikir juga orang-orang lain di sekeliling kita supaya semua mendapat manfaat yang sama, semua mendapat peluang. Okey. Dan yang terakhir kita belajar tentang rumah kos rendah. Ini yang merupakan salah satu inisiatif kerajaan, untuk membantu rakyat yang berpendapatan rendah. Di situ kita dapat lihat bahawa kerajaan adil, kepada semua rakyat, supaya dapat meningkatkan lagi taraf hidup rakyat. Tak kira miskin, kaya, kerajaan sedaya upaya untuk membantu rakyat, dengan adil, betul. Mari kita lihat tugasan kamu pada hari ini. Untuk tugasan pertama kamu, cikgu nak kamu lukis peta bulatan. Dah belajar kan peta bulatan? Cikgu dah ajar. Lukis peta bulatan dan kemudian dalam tu cikgu nak kamu nyatakan cara bersikap adil. Kamu boleh nyatakan sama ada cara Raja Negara Pantai Putih bersikap adil ataupun secara umum sahaja. Berdasarkan pendapat kamu lah. Boleh pilih mana-mana. Yang penting cara bersikap adil. Boleh berdasarkan cerita tu tadi ataupun berdasarkan pendapat kamu sendiri. Bagi tugasan kedua kamu, adalah berdasarkan poster tadi, poster rumah kos rendah. Jadi di situ mudah saja kerja kamu. Cikgu nak kamu just tandakan tik ataupun pangkah, berdasarkan ayat-ayat yang dibacalah, berkenaan dengan kepentingan bersikap adil. Jadi contohnya kan, yang pertama, rakyat yang berpendapatan rendah dapat memiliki rumah sendiri. Jadi kamu rasa adakah itu kepentingan bersikap adil? Kalau betul, tandakan tik. Kalau salah, tanda pangkah. Boleh? Jadi mari kita lihat pula tugasan yang ketiga. Bagi tugasan ketiga kamu, cikgu nak kamu jawab kuis. Kuis ringkas lah. Dalam quizzes, cikgu dah bagi pautannya dalam kumpulan kita. Di situ cikgu nak kamu kena pasti, perasaan kamu lah. Berdasarkan situasi-situasi yang telah cikgu berikan. Contohnya, kamu mengagihkan makanan dan selimut secara sama rata kepada mangsa yang berada di pusat pemindahan banjir itu. Apakah perasaan kamu? Di situ ada nyatakan bangga atau kecewa. Kalau kamu rasa situasi itu kamu akan rasa bangga, pilih bangga. Kalau rasa kecewa, pilih kecewa. Kemudian setelah selesai kuis ini, cikgu nak kamu screenshot, screenshot skor kamu dan hantar kepada cikgu seperti biasa. Dan itu saja 3 tugasan kamu. Yang pertama, peta bulatan, nyatakan cara bersikap adil. Dan yang kedua, kepentingan bersikap adil, berdasarkan situasi yang cikgu berikan. Dan yang ketiga, kuis. Kuis ini pilih saja perasaan kamu berdasarkan situasi. Jadi itu saja. Cikgu harap video ini dapat memberikan kamu sedikit sebanyak input tentang nilai keadilan. Nilai keadilan. Dan cikgu berharap ini juga berguna untuk kamu dalam kehidupan seharian kamu. Jadi, murid jangan lupa buat kerja rumah kamu, tugasan kamu dan hantar kepada cikgu, Dan kita akan jumpa lagi pada sesi kita yang seterusnya. Bye.